Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula kita di dalam satu lagi siri video yang saya buat untuk bercerita tentang harta dan pusaka, ya. Rentetan daripada video saya semalam. Jadi siapa yang tengok video hari ni yang tak tahu ujung pangkal ceritanya apa, tengok video saya yang semalam yang bertajuk adab di dalam menguruskan pusaka, ya. Rentetan daripada video itu, maka saya terima banyak soalan, ya. Dan soalan-soalan ni adalah soalan yang datangnya daripada para isteri, ya. Yang mana isteri bertanya, sangat common sebenarnya. Isteri bertanya, adakah mak mentua saya boleh halau saya daripada rumah selepas kematian suami saya? Ya, suami tuan punya rumah, ya, rumah berdaftar atas nama suami. Selepas berlaku kematian, mak mentua datang dan mak mentua halau menantu keluar daripada rumah, ya. Jadi kes begini bunyinya macam ekstrim, dan bila saya sentuh isu ini dia akan ouch, ya. Kenapa ouch? Kerana ia isu sensitif, ya. Tetapi sensitif tak sensitif, ia berlaku dalam masyarakat kita hari ini dan kita kena ambil cakna, ya, kita kena ambil tahu. Baik, boleh tak mak mentua halau isteri keluar daripada rumah, halau menantu dia keluar daripada rumah selepas kematian anaknya, ya? Saya jumpa beberapa kes sebegini, yang mana bila kita dengar sekali imbas, kita rasa macam ini dalam drama TV aja, kan? Tak, sebenarnya dia dalam realiti berlaku, ya. Jadi prinsip asas yang kita kena faham ialah apabila si mati itu meninggal dunia, semua hartanya adalah harta pusaka. Saya berpuluh tahun, semenjak 22 tahun, ya, yang lepas saya terlibat dalam industri ini, saya duk educate masyarakat bahawa kalau pukul 12 malam dia mati, seseorang itu mati 12 malam 1 saat tanpa lengah sedetik pun, harta dia itu sudah bertukar status menjadi harta pusaka. Bila bertukar status menjadi harta pusaka, maknanya bukan lagi hak si mati. Siapa yang berhak? Yang berhak ialah waris-waris mengikut hukum faraid. Sebab itu penting untuk kita kenal pasti siapa waris-waris kita mengikut hukum faraid, ya. Jadi 12 malam mati, 12 malam 1 saat terus tukar jadi harta pusaka. Dan apabila ia adalah harta pusaka, maka ia tidak boleh dibelanja, ia tidak boleh diguna sewenang-wenangnya kerana ia ada hak waris-waris mengikut hukum faraid di situ. Itu prinsip asas yang kita kena faham, asas basic, ya. Now, balik kepada soalan, boleh tak mak mentua halau menantu keluar daripada rumah selepas kematian anaknya, ya? Kes macam ni, macam saya sebut tadi, saya jumpa beberapa kes. Nasihat saya kepada para isteri yang berada dalam kedudukan ini mudah saja. Yang pertama, nasihat saya ialah harta itu adalah milik waris-waris mengikut hukum faraid. Dan dalam banyak keadaan, bahagian isteri dicampur dengan bahagian anak-anak adalah merupakan bahagian yang terbesar, ya, dari segi faraid berbanding dengan bahagian ibu bapa dan adik-beradik dalam banyak keadaan. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu berlaku juga sebaliknya. Tapi dalam banyak keadaan, maknanya isteri dan anak-anak lah yang merupakan pemilik bahagian yang terbesar ke atas rumah tersebut. Kita cerita pasal rumah, ya, ke atas rumah tersebut. Jadi tidaklah mempunyai hak kepada sesiapa pun sebenarnya, ya, walaupun dia kata ini harta pusaka, maka ia perlu difaraidkan. Tetapi proses pengurusan harta pusaka kan bukan berlaku hari ni mati besok selesai. Tidak. Dia akan makan masa kerana kita perlu pergi ke pejabat pusaka kecil, kita perlu pergi ke mahkamah tinggi sivil, kita perlu pergi ke mahkamah tinggi syariah untuk proses-proses yang tertentu. Jadi dia tidak akan selesai dalam tempoh yang pendek. Jadi katalah meninggal bulan Januari suaminya, ya, bicaranya pada bulan Jun misalnya, antara Januari hingga Jun itu, rumah itu sebenarnya adalah harta pusaka, ya. Ada bahagian isteri, ada bahagian anak, ada bahagian mak mentua, ada bahagian pak mentua, ya. Jadi itu adalah harta pusaka. Tetapi dalam Islam ni kan kita ada elemen ihsan, ya. Jadi mak mentua tak boleh sewenang-wenangnya datang ke rumah, ya. Sebaik saja semalam ke bumi jenazah anaknya, hari ni datang rumah, sekarang you get out, kau keluar daripada rumah anak aku ni, ini rumah anak aku, maka aku yang ada hak
Ya, sebenarnya mak mentua tidak ada kuasa sewenang-wenangnya untuk menghalau menantu keluar daripada rumah. Ya, jadi saya selalu nasihatkan kepada para isteri balu yang berada dalam situasi begini, bagi tahu mak mentua kalau dia datang, dia attack ya, bagi tahu mak mentua dengan baik, bagi tahu dengan baik bahawa mari kita selesaikan dulu proses pengurusan pusaka ini, bicara dekat pusaka kecil, bicara dekat Mahkamah Tinggi Sivil, barulah dari segi undang-undangnya kita tahu secara tepat siapa yang berhak ke atas rumah tersebut. Dari segi hukumnya jelas, mati pukul 12 satu saat, maka ia jadi harta pusaka, semua waris berhak ke atas harta tersebut. Tetapi mak mentua, ya, considerlah yang nak dihalau ni ialah menantu, yang nak dihalau ni ialah cucu kandung dia. Ya, di situ yang saya sebut tadi ada elemen ihsan, ya. Dan siapa yang berhak ke atas rumah itu? Yang berhak ke atas rumah itu finalnya dari segi undang-undang yang tertakluk di Malaysia, ya, yang finalnya ialah siapa nama yang tercatat di dalam perintah pembahagian di Pejabat Pusaka Kecil, di dalam distribution order di Mahkamah Tinggi Sivil, ya. Jadi para isteri, para balu yang berada pada situasi ini, kalau diserang, dihalau oleh mak mentua, bagi tahu mak mentua dengan baik bahawa kita selesaikan dulu proses pusaka ini di Pejabat Pusaka Kecil, di Mahkamah Tinggi Sivil, dan kalau ada tuntutan-tuntutan lain dari segi hukum syaraknya, harta sepencarian diselesaikan di peringkat Mahkamah Tinggi Syariah, maka selepas itu barulah kita tahu siapa yang berhak ke atas harta ini. Jadi para isteri, para balu, jangan pressure, ya, jangan tension bila diserang oleh mak mentua, diserang oleh adik-beradik semati dan suruh halau ataupun mereka halau puan-puan keluar daripada rumah. Ada hak puan-puan di situ, dan puan-puan juga ada hak memegang secara amanah hak anak-anak puan-puan tadi, ya. Jadi jangan keliru, jangan buntu. Rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.